Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar saudara-saudari sekalian? Yang sakit saya doakan semoga diberi kesembuhan, yang sihat semoga diberi kekuatan, yang sukar dipermudahkan, yang berusaha semoga diberi kejayaan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana hari ini kami daripada Twitter Infinity dijemput oleh Perpustakaan Negara Malaysia untuk bersama-sama dengan saudara-saudari sekalian dalam diskusi digital at PNM 2022. Untuk hari ini, saudari sekalian, saya Azli Daud mewakili Twitter Infinity Senin Berhad akan bersama-sama dengan anda semua untuk membicarakan sedikit sebanyak tentang apa yang terdapat dalam Twitter Infinity. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut berkenaan dengan Twitter Infinity, eloklah sekiranya kita berkenalan terlebih dahulu apa yang terkandung, bagaimana asal-usulnya Twitter Infinity dan bagaimana terciptanya Twitter Infinity ini, apa yang terkandung dalam bahan-bahan yang terdapat dalam Twitter Infinity ini. Yang pertama, tuan-tuan, perempuan, saudara sekalian, Twitter Infinity ini telah wujud lebih daripada 5 tahun dalam pangkalan data digital online. Okay? So selepas berlakunya pandemik COVID pada tahun 2020 sehinggalah kini, Twitter Infinity semakin berkembang dan semakin banyak digunakan oleh pelajar-pelajar dan juga guru-guru untuk mengeksplor ataupun mengenal pasti soalan-soalan latih tubi yang terdapat dalam Twitter Infinity. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan sekalian, dalam Twitter Infinity ini, apa yang terkandung dalam Twitter Infinity ini? Okay, Twitter Infinity ini yang pertamanya mudah diakses. Okay. Saudara-saudari sekalian boleh menggunakan handphone, laptop, tablet dan sebagainya untuk mengakses Twitter Infinity ini. Dan Twitter Infinity ini mempunyai latihan kendiri, mematuhi format peperiksaan terkini dan juga sangat efektif. Okay. Sebagaimana yang saya katakan tadi, Twitter Infinity ini boleh diakses bila-bila masa dan di mana-mana sahaja oleh anak-anak kita, pelajar-pelajar dan juga guru-guru. Okay. Yang seterusnya, apa kelebihan Twitter Infinity ini? Di sini, saudara-saudari sekalian dapat lihat, Twitter Infinity ini ada lebih daripada 75,000 soalan latih tubi yang terdapat dalam kita punya platform. Okey, dan soalan-soalan ini berbentuk kebat dan juga mematuhi silibus terkini Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, kenapa Twitter Infinity? Yang pertama, untuk memahirkan diri dalam menjawab soalan, menganalisis bentuk-bentuk soalan, membiasakan diri dengan bentuk-bentuk soalan dan seterusnya meningkatkan keyakinan diri ketika menjawab peperiksaan sebenar. Ya, walaupun kini kita tahu bahawa UPSR dan juga PT3 sudah dimansuhkan. Kita faham anak-anak dan juga pelajar-pelajar ada yang gembira, ada yang rasa seronok apabila peperiksaan ini dimansuhkan. Tetapi kena ingat bahawa latih tubi latihan perlu diteruskan. Sebab itu kita mengekalkan Twitter Infinity ini dalam format-format mengikut peperiksaan sebelum ini dalam UPSR, PT3 dan juga SPM. Jadi, walaupun peperiksaan dimasuhkan, saudara-saudari sekalian, adik-adik, anak-anak, pelajar-pelajar dapat meneruskan latih tubi ini walaupun bukan bertujuan untuk peperiksaan sekalipun. Okey, kenapa latih tubi? Sini kita lihat kenapa Twitter Infinity ini hanya ada latih tubi sahaja. Yang pertama, latih tubi ialah pengulangan fakta untuk meningkatkan kecekapan tentang apa yang telah diajar. Okay, dan latih tubi ini juga mengikut kajian oleh pakar psikologi Basel dan juga Rapp dan juga Azmi pada tahun 2003. Rumusan mereka yang menyatakan bahawa untuk menguasai sesuatu kemahiran, latih tubi yang singkat tetapi kerap adalah lebih berkesan daripada latih tubi yang memakan masa yang panjang. Okay. So ini yang kita gunakan sebagai asas untuk kita mengekalkan ataupun kita meningkatkan soalan-soalan dalam Twitter Infinity untuk membantu, untuk membimbing adik-adik pelajar-pelajar sekalian untuk teruskan membuat latih tubi berulang-ulang kali. Kerana apa? Apabila kita melakukan kekerapan latihan latih tubi itu, kita akan menjadi yang pertama lebih yakin. Yang kedua, kita akan menjadi lebih mudah untuk menjawab soalan-soalan walaupun bukan peperiksaan, mungkin soalan-soalan yang akan ditanya oleh guru-guru. Dan yang ketiga, pelajar-pelajar juga akan dapat menggunakan latih tubi ini sebagai asas untuk lebih faham tentang sesuatu subjek, sesuatu topik yang diajar di sekolah. Okey, baiklah. Seterusnya,
apa kelebihan Tutor Infinity ini kalau kita nak kaitkan dengan diskusi digital at PNM 2022 yang akan dilangsungkan nanti. Saya rasakan bahawa Tutor Infinity ini sangat bermanfaat dan sangat bersesuaian digunakan oleh pelajar-pelajar sekolah. Bukan sahaja pelajar-pelajar sekolah, tetapi juga kepada guru-guru. Kerana apa? Guru-guru boleh menjadikan Tutor Infinity ini sebagai satu sumber rujukan soalan-soalan untuk digunakan kepada pelajar-pelajar. Baiklah, seterusnya kita tahu pandemik COVID yang berlaku di seluruh dunia ini memberi kesan yang sangat besar kepada kita, terutamanya dalam sektor pendidikan. Okey. Dan jika dilihat sepanjang 2 tahun Kementerian Pendidikan tidak pernah berlaku dalam sejarah dunia ataupun sejarah negara kita, sekolah ditutup melebihi 3 bulan, 4 bulan dan hampir setahun. Dan segala pembelajaran sesi PNP berlangsung dalam online ataupun digital. Dan inilah yang kita ingin sampaikan bahawa antara platform yang boleh digunakan oleh guru-guru, ibu bapa dan juga pelajar sebagai rujukan untuk meningkatkan kemahiran kendiri pelajar-pelajar, iaitu platform Tutor Infinity kita. Kerana apa tuan-tuan? Kita sedar bahawa pandemik COVID memudah ataupun memberi peluang kepada anak-anak untuk menggunakan gadget, menggunakan handphone, tablet sebagai alasan untuk mereka melakukan sesi pembelajaran bersama dengan guru-guru. Walhal kita tahu ada anak-anak mungkin mengambil kesempatan menggunakan gadget-gadget ini untuk mengakses sumber-sumber ataupun video-video yang lain daripada sumber pendidikan. Jadi, apakah peranan Tutor Infinity di sini? Kita melihat bahawa yang pertama, Tutor Infinity ini, jika ibu bapa yang ingin memberikan gadget ataupun handphone, tablet kepada anak-anak, pastikan anak-anak tuan-tuan perempuan perlu menjawab soalan-soalan dalam Tutor Infinity terlebih dahulu sebelum mereka akses kepada video ataupun platform-platform yang lain. Mungkin ini dijadikan sebagai satu tugasan ataupun satu landasan untuk anak-anak tuan-tuan perempuan siapkan dulu latihan sebelum mereka diberi peluang untuk akses kepada video-video yang lain. Okey, cukup sekadar itu pengenalan kita tentang Tutor Infinity. Tuan-tuan perempuan, saudara-saudari sekalian boleh melihat apakah yang terkandung dalam Tutor Infinity ini dalam website kita ataupun dalam platform kita. Baiklah, sebelum kita masuk kepada Tutor Infinity ini, apakah langkah pertama yang saudara-saudari, adik-adik perlu lakukan? Yang pertama, perlulah daftar sebagai ahli U-Pustaka terlebih dahulu. Melalui akses U-Pustaka itu, adik-adik, saudara-saudara sekalian boleh terus akses ke Tutor Infinity. Banyak kelebihan apabila menjadi ahli U-Pustaka. Adik-adik boleh lihat dalam website U-Pustaka nanti. Okey, seterusnya, selepas adik-adik, saudara-saudari sekalian daftar dalam ahli sebagai U-Pustaka, adik-adik dapat lihat ada akses untuk masuk ke Tutor Infinity ini. Dan ini adalah kita katakan sebagai main page ataupun muka surat utama untuk Tutor Infinity ini. Untuk langkah yang pertama, apakah yang perlu dilakukan oleh adik-adik selepas masuk ke akses Tutor Infinity melalui U-Pustaka? Kita menyediakan platform bersama dengan Perpustakaan Negara Malaysia secara percuma. Okay, secara percuma untuk ahli U-Pustaka untuk akses ke Tutor Infinity ini dengan menggunakan ID pengguna daripada U-Pustaka. Okey, kita boleh type di sini U-Pustaka. Okey, U-Pustaka, U-Pustaka 001 sehingga 300. Okey, U-Pustaka 001 sehinggalah U-Pustaka 300 untuk masuk ke Tutor Infinity ini, dan kata laluan juga adalah kata laluan yang sama dengan ID tadi. Kalau adik-adik ataupun saudara-saudari sekalian masuk dengan menggunakan U-Pustaka 007, okey, maka password yang sama U-Pustaka 007 perlu dimasukkan untuk kita memulakan latihan dalam Tutor Infinity ini. Sangat mudah kan? Sangat mudah akses, sangat mudah bagaimana platform yang disediakan oleh Perpustakaan Negara Malaysia untuk membantu adik-adik dan saudara-saudari sekalian untuk lebih cemerlang
lebih faham tentang apa yang dipelajari di sekolah ini. Okey, terus tekan mula. Selepas masuk ID dan juga password, adik-adik, saudara sekalian boleh terus tekan mula di sini. Okay, dan ini adalah muka surat yang seterusnya adik-adik akan lihat dalam Tutor Infinity ini. Macam saya katakan tadi, sebab kita ada kerjasama bersama dengan Perpustakaan Negara Malaysia dan kita membuka semua akses dalam Tutor Infinity ini untuk special ataupun khas khusus untuk ahli-ahli Pustaka akses dalam Tutor Infinity ini. Dan juga kalau saudara-saudara sekalian lihat di bawah ini, kita ada package yang kita tawarkan secara total, iaitu mengandungi subjek dalam UPSR, PT3 dan juga SPM. Walaupun UPSR dan juga PT3 telah dimansuhkan, kita masih mengekalkan konsep dan juga silibus mengikut panduan Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana UPSR daripada tahap 1 sehingga tahap 6, PT3 tingkatan 1 hingga tingkatan 3, dan juga SPM yang masih kekal dalam konteks peperiksaan negara kita, kita mengandungi daripada tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Baik, kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Apa kata kita cuba melihat akses-akses yang berada dalam kandungan UPSR, PT3 dan juga SPM. So adik-adik boleh kongsi, lihat bagaimana apa yang ada dalam Tutor Infinity ini yang boleh adik-adik gunakan dalam sesi pembelajaran digital ini. Okey, kita lihat UPSR dulu. Okey, UPSR. Kalau adik-adik lihat, UPSR ni ada beberapa subjek yang dimasukkan dalam Tutor Infinity. Okey, yang pertama ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains dan juga matematik. Okey, ini subjek-subjek yang kita masukkan dalam Tutor Infinity. Okey, apa kata kita cuba dulu satu subjek, so adik-adik, saudara-saudara sekalian boleh lihat bagaimana konsep Tutor Infinity ini dalam latih to be. Okey, bahasa Melayu, kita pilih bahasa Melayu dulu. Bahasa Melayu kita bahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama pemahaman topikal ataupun dari segi subjek mengikut topik, dan yang ketiga adalah penulisan. Okey, apa kata kita cuba pemahaman topikal. Okey, kita lihat. Ini adalah pemahaman topikal. Kita ada dari segi ayat dan kesalahan dalam ayat, kata nama sehinggalah topik dalam sistem bahasa. Okey, apa kata kita ambil satu topik untuk kita sama-sama lihat bagaimana bentuk-bentuk soalan yang terdapat dalam topik kata kerja. Okey, kita pilih kata kerja. Okey, ini bila adik-adik saudara sekalian masuk klik kepada kata kerja tadi, terus akan ke bahagian soalan. Okey, terus bahagian soalan. Kalau secara konvensional ataupun secara cara lama, bentuk-bentuk soalan ini kita dapat lihat dalam bentuk buku latihan, yang dijual di kedai-kedai buku. Cuma kelebihan bentuk soalan digital ini, semuanya dah terdapat dalam digital dan semuanya di hujung jari saja. Adik-adik boleh gunakan Tutor Infinity ini melalui handphone, macam saya katakan tadi, handphone, tablet dan juga laptop untuk menjawab soalan-soalan yang terdapat dalam Tutor Infinity. Okey, kita teruskan dengan soalan pertama. Kita lihat, mari sama-sama dengan saya untuk menjawab soalan ini. Okey, belum sempat ibu masuk ke rumah, adik terus ke arahnya. Menerpa, merempuh, menyerbu, menyambar. Okey, ada 4 pilihan jawapan. Okey, katakanlah kita pilih saja jawapan. Okey, kita tekan next yang di bawah ni, hijau ni, untuk kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, adik-adik boleh lihat di sini, kalau 1/10, okey, di sini maksudnya ada 10 set soalan. 10 soalan dalam set ini. Okey, kita tekan next di bawah ini, hijau ni. Okey, ini soalan yang kedua. Umi Haida mempelajari cara-cara tempat kosong bunga hiasan semasa berkursus di pusat kraftangan itu. Mengubah, mencatatkan, menggubah, memasukkan. Okey, kita jawab dulu. Okey, saya nak tunjuk kepada anda ada yang bagaimana bentuk soalan yang betul, bentuk soalan yang salah apabila kita sampai ke akhir soalan nanti. Okey, seterusnya. Okey, saya jawab dulu. Kita lihat bagaimana bentuk pemarkahan. Okey. Nanti kita akan adik-adik saudara sekalian boleh lihat soalan ini satu persatu dengan lebih lanjut
dan menjawab dengan lebih baik. Okey, ini saya nak tunjuk contoh terlebih dahulu. Okey, seterusnya soalan nombor 8. Soalan nombor 9 dan yang terakhir soalan nombor 10. Okey, guru besar meminta bapa dan ibu murid hadir ke sekolah. Okey, guru besar meminta, kita jawab C. Okey, dan apabila sampai ke soalan yang terakhir, soalan yang ke-10, saudara sekalian, adik-adik perlu tekan hantar. Okey, kalau tak tekan hantar, jawapan soalan-soalan yang adik-adik jawab tadi takkan dihantar untuk semak jawapan. Okey, kita tekan hantar. Kita lihat bagaimana bentuk permarkahan ataupun jawapan. Okey. So saya dah jawab tadi, markah saya adalah 5/10. Maksudnya saya mendapat 5 soalan yang betul daripada 10. Okey, apa yang kita perlu lakukan seterusnya? Kita ada 2 pilihan di sini, semak jawapan anda ataupun set soalan seterusnya. Pastinya apabila kita selesai melakukan satu tugasan ataupun satu set soalan, kita nak semak jawapan kita semula. Okey, dan anda boleh klik dekat sini, semak jawapan anda. Okey, kita lihat apa yang ada dekat sini. Okey, set soalan tadi yang kita jawab tadi akan pergi satu persatu soalan-soalan yang kita telah jawab, dan kita boleh lihat jawapan yang kita telah jawab, yang mana betul, yang mana salah. Okey, set soalan 1. Yang ini, kalau ini pilihan jawapan anda, warna ini, dan ini adalah jawapan yang betul. Dan soalan nombor 1, saya mendapat jawapan yang betul. Okey. Nombor 2. Okey, ini jawapan saya C. Okey, tidak ada jawapan lain. Maksudnya jawapan saya adalah betul. Okey, nombor 3. Hijau di situ maksudnya betul. Okey. Nombor 4. Okey, kita tengok di sini. Nombor 4 tadi saya jawab D, umpama. Tetapi jawapan yang tepat adalah A. Maksudnya dekat sini saya salah dekat situ. So kita dapat tahu soalan ini kita salah, dan jawapan yang betul, apakah jawapan yang betul untuk soalan tersebut. Okey, soalan yang kelima, saya jawab B tapi jawapan yang betul adalah D. Untuk soalan yang keenam, saya dah jawab A tapi jawapan yang betul adalah C. Okey, sama juga seterusnya nombor 7, nombor 8. Okey, nombor 8 ada penerangan. Okey, ini kelebihan Tutor Infinity. Ada soalan yang kita letakkan sedikit penerangan berkenaan dengan jawapan. Okey, contohnya, sebelum pergi ke sekolah, abang dan adik akan mengemas bilik tidur mereka agar sentiasa kemas. Okey, kenapa jawapan dia B? So kita terangkan di sini. Kenapa jawapan B? A salah kenapa? C salah kenapa? D salah kenapa? So anda lebih faham tentang kenapa jawapan itu dianggap sebagai jawapan yang tepat. Soalan nombor 9, saya salah. Jawapan yang tepat adalah D. Dan soalan nombor 10, C. So, ini adalah bentuk soalan bahasa Melayu yang anda boleh tengok topik by topik. Okay. Kalau dalam penulisan, anda boleh tulis karangan ataupun tulis ayat yang berkenaan dengan soalan-soalan yang akan ditanya. Okay, kita lihat sedikit. Ini bentuk soalan dan disediakan ruang jawapan untuk anda tulis. Okay, kita akan lihat nanti bentuk soalan subjektif macam mana. Kalau tadi kita dah lihat soalan objektif, mudah. Anda jawab, anda boleh semak jawapan yang tepat dan juga jawapan yang salah. Bagaimana pula dengan untuk soalan-soalan yang subjektif? Okey. Baiklah, kita dah tengok untuk subjek dalam UPSR. Apa kata kita lihat pula subjek-subjek di dalam PT3. Okey, PT3. Okey, dalam PT3, apakah subjek-subjek yang ada dalam PT3? Kita ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, kita ada subjek sains dan juga matematik. Okey, kita lihat, kita cuba soalan dalam matematik. Okey, matematik, kita faham ramai yang merasakan matematik ni sangat mencabar. Sebab itu kata guru saya dulu, kalau lebih banyak soalan yang dibuat, maka lebih banyaklah yang kita akan lebih faham. Okey, kenapa? Ketika zaman, sedikit perkongsian ketika zaman persekolahan saya dulu, apabila nak buat latihan matematik tambahan, setiap minggu saya akan buat set soalan lebih kurang 100 ke 200 set soalan. Mula-mula memang rasa bermasalah, tetapi apabila kita kerap melakukan banyak latihan, barulah saya nampak kesan kepada
pemahaman saya terhadap matematik tambahan itu, topik by topik, dan akhirnya result yang baik dalam peperiksaan akan dicapai oleh mereka-mereka yang buat soalan ataupun latih tubi secara kerap. Okey, seterusnya matematik. Okay, kita lihat ada dua di sini, ulang kaji satu, topikal satu. Okay, ulang kaji. Kita lihat untuk bahagian B dan C, ada bahagian A. Okay, anda klik ke bahagian B dan C. Boleh cuba mana-mana, tiada masalah. Okay. Rajah menunjukkan. Okay, kalau di sini anda lihat ada 1/3, maknanya set soalan ini ada 3 soalan. Okay, 3 soalan yang perlu dijawab. Sebab apa? Tutor Infinity kita menyediakan set soalan yang tidak tetap. Ada yang 5 soalan, ada yang 3, ada yang 10. Kenapa? Sebab ada keadaan yang memerlukan pelajar ataupun guru-guru menyediakan set soalan yang terhad ataupun sedikit mengikut masa. Mungkin ada ruang masa yang lebih, maka set soalan yang lebih banyak boleh diberikan. Okey, untuk soalan PT3 bahagian ulang kaji kita lihat. Soalannya, rajah menunjukkan sebuah bongkah yang terdiri daripada kubus-kubus dan setengah kubus. Harga untuk mengecat 1 cm persegi permukaan ialah RM1.50. Hitung harga yang diperlukan untuk mengecat seluruh bongkah tersebut. Okey, dekat sini disediakan ruang untuk anda menjawab soalan. Okey, anda boleh tulis di sini dan tulis jawapan yang anda rasakan mungkin formula ataupun format yang membentuk soalan yang lebih jawapan yang tepat kepada anda. Okey, dan kita tengok soalan yang kedua. Nanti kita akan lihat bagaimana penerangan jawapan. Saya nak huraikan bagaimana penerangan jawapan berbentuk soalan subjektif ini. Okey, ini soalan yang kedua. Okey, anda akan jawab dalam ni nanti. Dan seterusnya soalan yang ketiga. Okey, bila anda jawab, anda klik hantar di situ ya. Okey, semak jawapan anda. Okey, sama juga macam tadi. Cuma untuk soalan subjektif, dia tiada markah diberi di situ. Sebab apa? Soalan subjektif ini kalau dalam bentuk digital, sistem e-digital ini, kita memerlukan semakan jawapan secara sendiri dengan melihat jawapan yang kita beri dan juga jawapan yang disediakan dalam skema jawapan di sini. Okey, kita semak jawapan. Okey, ini jawapannya. Okey, sebab saya tak tulis apa-apa tadi, maka jawapan saya kosonglah di sini. Anda lihat, saya tak tulis apa-apa. Kalau anda ada menulis formula dan sebagainya, dia akan keluar di sini. Okey, ini jawapan skema. Skema jawapan yang tepat adalah jumlah luas permukaan bersamaan dengan 1050 cm persegi dan harga mengecat adalah RM1575. So anda boleh semak jawapan anda dengan jawapan yang diberi dalam ruang skema jawapan tersebut. Okey, soalan yang kedua. Okey, kalau anda jawab, dia akan keluar jawapan anda di sini dan ini adalah jawapan yang tepat untuk soalan ini. Dan soalan yang ketiga. Okay, untuk bahagian A, ini adalah bentuk jawapannya. Okay, siap dengan gambar rajah yang berkaitan. Okay, bahagian B dan juga bahagian C. Jika anda menjawab, maka untuk soalan seperti ini, apa yang boleh dilakukan? Okay, kita tahu bahawa sukar untuk menjawab soalan berbentuk lukisan dalam Tutor Infinity platform kita ni, ruang jawapan yang kita sediakan. Apa yang anda boleh lakukan? Sediakan kertas, jawab di kertas dan semak kembali jawapan anda dengan jawapan yang disediakan, yang diberikan dalam ruang soalan tersebut. Okey. Seterusnya, kita dah lihat PT3. Kita dah lihat UPSR. Bagaimana pula dengan SPM? Ini yang menjadi tumpuan sekarang ini sebab SPM sahaja peperiksaan yang masih diminta oleh Kementerian Pendidikan untuk diduduki oleh pelajar-pelajar. Okay? Dan SPM, kita lihat apa subjek-subjek yang terkandung dalam SPM. Ada 5 subjek di sini. Okay, untuk Tutor Infinity, kita menyediakan 5 subjek utama untuk pelajar-pelajar ataupun calon-calon SPM melakukan latih tubi. Okay, ini bukan sahaja untuk calon-calon SPM, tetapi mungkin pelajar-pelajar tingkatan 4 yang mahu melakukan persediaan awal untuk SPM kelak
anda boleh cuba-cuba untuk menjawab soalan ini. Kerana semua ini adalah percuma bersama dengan U Pustaka Perpustakaan Negara Malaysia. Kalau anda melanggan daripada luar, mungkin ada charge yang dikenakan. Tetapi dengan melalui U Pustaka Perpustakaan Negara Malaysia, bersama dengan diskusi digital yang dilakukan oleh Perpustakaan Negara Malaysia, Perpustakaan Negara Malaysia PNM, maka saudari-saudari sekalian boleh akses secara percuma, boleh jawab apa saja soalan di mana saja, bila-bila masa, dengan menggunakan apa saja tablet, dan yang penting perlu ada internet akses. Okey, untuk SPM, subjek apa yang kita nak lihat? Kita lihat sejarah. Okey, kita melihat sejarah. Sejarah kita tahu ada kertas 1, kertas 2 dan juga mengikut topikal ataupun topik-topik. Okey, kita lihat bentuk soalan kertas 1. Okey, objektif, anda tekan di sini, klik di sini. Okey, ini bentuk soalan dia. Okey, soalan-soalan ni random. Kalau anda jawab bersama rakan-rakan, katakanlah 3 orang, buat study group, nak jawab soalan sama-sama. Mungkin soalan yang dijawab oleh A adalah lain. Soalan yang dijawab oleh B adalah lain. Dan soalan yang dijawab oleh C adalah lain. Sebab apa? Kita secara random, bentuk-bentuk soalan ini akan keluar di akses-akses yang saudara-saudara sekalian masuk ke dalam Twitter Infinity ini. Okey, yang pertama soalannya, mengapakah masyarakat Eropah aktif menjelajah dan meneroka kawasan timur? A. Penemuan jalan laut ke timur, kemerosotan kerajaan Turki Uthmaniyah, keperluan untuk mendapatkan bekalan bahan mentah, perkembangan sains dan teknologi zaman Renaissance. Okey, saya jawab sahaja dulu. Okey, kerana saya nak menunjukkan kepada anda bentuk-bentuk soalan dan juga bagaimana pembakahan dan semakan jawapan yang kita boleh lakukan selepas kita menjawab soalan. Okey. Untuk menjawab jawapan yang betul, anda semua perlu faham soalan, boleh lihat nota dan juga jawab soalan yang disediakan. Okey, next. Saya jawab. Okey, soalan yang ke-5. Soalan yang ke-6. Soalan yang ke-7. Sebab apa dekat atas ni, kita lihat ada 10, maka ada 10 set soalan. Okey. Soalan yang ke-9 dan yang terakhir soalan yang ke-10. Dan selepas sahaja sampai ke soalan yang ke-10, anda boleh klik hantar untuk semak markah dan juga jawapan anda. Okey, kita klik hantar. Kita lihat berapakah markah yang saya perolehi dan juga bagaimana semakan jawapan. Okey, saya hanya dapat 2/10. Aduh, nampak macam kurang study di situ. So di sini, Twitter Infinity ini kita boleh lihat bahawa kita boleh melihat penilaian kita. Bagaimana perkembangan penilaian ataupun kita punya skor dalam sesuatu subjek. Mungkin latihan pertama saya mendapat 2/10. Bila melakukan soalan seterusnya, mungkin peningkatan markah itu berlaku. Mungkin 3, mungkin 5 dan akhirnya apabila kekerapan menjawab soalan itu berlaku, saya yakin dan pasti anda akan melihat di sini markah 10/10 dapat diperolehi oleh anak-anak, pelajar-pelajar dan juga saudara-saudari sekalian. Okey, kita semak jawapan pula. Okey, jawapan nombor 1, jawapan dia C. Okey, betul. Nombor 2, B. Saya jawab B, tapi jawapan yang betul adalah A. Okey, nombor 3, jawapan yang betul adalah C. Okey, yang hijau ni adalah jawapan yang betul ya. Yang color putih ini adalah jawapan yang anda jawab ataupun saya jawab tadi. Okey. Nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7, 8, nombor 9 dan juga nombor 10. Okey, ini set soalan objektif untuk sejarah. Okey. So, untuk pengetahuan anda semua, okey, saya refresh kembali, kita ada set soalan untuk UPSR PT3 yang telah dimansuhkan tetapi boleh digunakan oleh pelajar-pelajar, guru-guru, ibu bapa untuk membantu anak-anak pelajar-pelajar melakukan latih tubi lebih banyak untuk mereka lebih faham sebelum memasuki ke peringkat ataupun level seterusnya. Okey. Mungkin pada asalnya tujuan kita melakukan latihan untuk kita skor dalam exam. Tetapi pada masa yang sama, apabila kita melakukan latih tubi ini sebenarnya untuk kita
menjadikan anak-anak ataupun pelajar-pelajar kita lebih faham tentang sesuatu topik dan perkara-perkara yang diajar oleh guru-guru di sekolah. Okay. Seterusnya juga dalam Tutor Infinity ini, seperti yang saya katakan tadi, ada lebih daripada 75,000 soalan. Ada dalam ni, boleh masuk, boleh akses, boleh jawab, boleh buat bila-bila masa, dan soalan-soalan ini disediakan oleh guru-guru yang mahir. Bukan guru-guru yang biasa, tetapi guru-guru yang terlibat secara langsung dalam penyediaan kertas-kertas soalan, soalan-soalan peperiksaan dan sebagainya. So mereka-mereka ini berpengalaman lebih daripada 10-15 tahun dalam sesi pembelajaran bersama anak-anak pelajar-pelajar, maka soalan-soalan yang dimasukkan dalam Tutor Infinity ini sangat berkait rapat dengan aktiviti ataupun sesi PNP di sekolah masing-masing. Okay, seterusnya juga dalam Tutor Infinity juga kita mempunyai beberapa subjek yang saya terangkan tadi dalam UPSR, PT3 dan juga SPM. Maka saya percaya apabila kita menjawab soalan-soalan ini, mungkin ada anak-anak yang lemah di bahagian setengah bahagian, maka Tutor Infinity lah pilihan yang tepat untuk anda bantu anak-anak anda, pelajar-pelajar meningkatkan kemahiran dan juga kefahaman dalam subjek ataupun topik-topik tertentu, atau mungkin ada topik-topik yang nak difokuskan oleh guru-guru, maka Tutor Infinity mempunyai platform untuk anda membantu pelajar-pelajar dan juga anak-anak anda untuk menjawab dan juga akses dalam sesi pembelajaran tersebut. Dan saudara sekalian, apa yang kita nak tekankan di sini juga dalam Tutor Infinity ini, seperti yang saya katakan tadi, untuk ibu bapa terutamanya, saya juga mengalami isu yang sama apabila anak-anak kita memegang handphone dan sebagainya. Ini mungkin menjadi kerisauan kepada kita, adakah mereka tidak belajar? Tetapi dengan melalui Tutor Infinity ini, tuan-tuan, puan-puan boleh menjadikan sebagai satu garis panduan untuk anak-anak menjawab soalan ataupun melakukan latih tubi. Mungkin boleh menyediakan jadual harian, hari ini jawab subjek ini, hari ini topik ini, dan menjadikan sebagai satu panduan untuk anak-anak kita melakukan latih tubi terlebih dahulu sebelum melihat ke akses-akses yang lain. Dan sebab itu saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh Perpustakaan Negara Malaysia selari dengan keadaan yang berlaku sekarang ini secara global dan dalam negara Malaysia kita sekalipun, di mana apabila berlakunya pandemik COVID ini, ramai yang tertumpu kepada e-digital dan juga online ini. Maka tindakan ataupun pelaksanaan Perpustakaan Negara Malaysia yang menjadikan fokus kepada digital learning sangat-sangat baik untuk anak-anak, pelajar-pelajar dan juga guru-guru untuk meningkatkan ataupun membantu mereka dari segi proses pembelajaran dan juga pengajaran. Walaupun sekarang ini UPSR dan juga PT3 dinilai melalui PBD ataupun penilaian bilik darjah, kita percaya guru-guru pasti memerlukan set-set soalan Tutor Infinity kita untuk menilai anak-anak dan juga pelajar-pelajar melakukan latihan di dalam kelas. Bagaimana performance, bagaimana penglibatan mereka dalam kelas, menjawab soalan-soalan yang ada dalam Tutor Infinity ini, dan bagaimana proses pemahaman mereka dalam subjek-subjek tersebut dapat dinilai oleh guru-guru di sekolah. Baiklah, saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya daripada pihak tutor.com Sdn Bhd mewakili platform Tutor Infinity mengucapkan jutaan terima kasih kepada Perpustakaan Negara Malaysia, dan kami secara totalnya sangat menyokong segala panduan, segala tindakan ataupun segala perancangan daripada Perpustakaan Negara Malaysia dalam meningkatkan kefahaman dan juga membantu proses pembelajaran anak-anak di sekolah, mahupun di rumah, mahupun di mana-mana saja, pada bila-bila masa saja. Dan dengan ini juga, sebelum saya menutup ataupun mengakhiri
saya punya program untuk hari ini. Saya akan izinkan saya menyampaikan sebuah serangkap pantun untuk tuan-tuan, saudara sekalian. 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Kalau kejayaan berpanjangan yang dicari, buatlah latihan berulang-ulang. Okay, sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.